Berkenaan dengan vape, Datuk, bagaimana sekarang ini? Panas isunya, komen Datuk? Ya, Syafiqah, memang panas. Dan kita pun agak terkejut dengan keputusan kerajaan itu. Dan saya rasa ramai di luar sana pun mempunyai perasaan yang sama. Tapi Alhamdulillah hari ini kita, kalau boleh kita mendapat penjelasan yang agak jelas supaya kita boleh memahaminya. Ya, jadi kita jangan bincang secara emosi, ya, tapi betul. kita berbicara secara berilmiah, berhemah. Kita nak melihat apa sebenarnya relevan dan juga apa di antara simbolik kenapa perkara ini terjadi sebenarnya, Datuk. Sebenarnya kita kena faham bahawa nikotin yang digunakan dalam rokok dan juga dalam vape ni adalah satu jenis racun kerana itu berada dalam akta racun. Jadi terkawal dari segi penggunaan, penjualan dan sebagainya kerana dia racun kan. Selama ini dia kata floodgate itu adalah akta racun. Tetapi bila kerajaan mengeluarkan atau mengecualikan daripada akta racun itu, jadi seolah kita telah membuka floodgate itu. Jadi sekarang ni dia menjadi satu bahan yang bebas digunakan, dijual, digunakan oleh pelbagai pihak, terutamanya di dalam penggunaan vape nanti. Jadi itu yang menyebabkan orang ramai, rakyat rasa terkejut kerana kita nampak akan menjadi satu bahaya kepada masyarakat lah. Bukan saja pada masa ini tapi juga pada masa akan datang. Okey, Datuk, kita kembali kepada asasnya. Kerana daripada jadual racun kepada jadual makanan, nikotin ini sendiri berbahaya ke tidak? Bagaimana? Kalau dah masuk dalam jadual makanan, maksudnya adakah kita boleh konsum perkara itu? Ya, sebenarnya nikotin itu masuk di dalam akta racun. Tetapi dikecualikan untuk rokok dan juga digunakan untuk rawatan-rawatan gantian untuk rawatan ketagihan merokok. Dia mempunyai kesan jangka pendek kepada badan dari segi sistem saraf, jantung dan sebagainya. Tetapi yang paling bahaya sekali, ia menyebabkan ketagihan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ini yang racun sebenarnya. Jadi kalau sebagai seorang pemain industri dalam bidang vape ini, mungkin mereka menyambut baik walaupun ada subsidi yang dikenakan. Tapi bagaimana reaksi daripada pengamal kesihatan sendiri? Ya, sebenarnya kita lihat bahawa kalau dulu rokok dia dikawal ada promosi, ada label, ada tidak boleh diguna bawah 18 tahun dan sebagainya, ada undang-undang dia. Kemudian nikotin ada peraturan dalam akta racun. Tetapi bila dikecualikan, maka vape ini telah menjadi satu bahan yang bebas. Tidak ada undang-undang yang mengawalnya. Jadi pihak industri akan menggunakan kesempatan inilah untuk mempromosi, menjualkan vape. Memang mereka menunggu-nunggu. Dan kita sangat berharaplah supaya perkara telah dilakukan, maka kita mesti ada macam mana kita nak mengawal keadaan sekarang. Itu persoalan yang paling penting. Bagaimana nak mengawal? Okey, salah satu langkah yang diberikan oleh pihak kerajaan ialah dengan memberikan duty excise kepada pemain industri ini untuk cecair nikotin. Adakah itu sebenarnya mampu untuk mengawal, Datuk? Ya, sebenarnya kita kena ada dua perkara berjalan seiring. Pertama dari segi peraturan mengawal nikotin ataupun vape. Yang kedua dari segi percukaian. Seperti rokok lah. Rokok kita ada undang-undang mengawal di bawah peraturan hasil kawalan tembakau. Semua kita kawal. Kemudian kita ada cukai. Jadi bila bersekali, boleh kita kawal. Tetapi untuk nikotin pada masa sekarang ataupun vape pada masa sekarang, tidak ada peraturan yang mengawalnya. Boleh jual sesuka hati walaupun dikenakan cukai, tapi kita rasa itu tidak lengkap. Dan cukai yang kita dapat itu pun tidaklah begitu banyak untuk cover beban penyakit yang dihasilkan oleh vape nanti. Apa akan jadi dengan Generation Endgame sebenarnya? Generasi Endgame, kalau kita tidak membuat sesuatu, tidak ada peraturan ataupun tidak diluluskan rang undang-undang itu, maka harapan itu akan tinggal harapan dan generasi kita akan terdedah kepada kerosakan dan negara kita akan menghadapi satu fenomena yang sangat mengerikanlah dari segi ketagihan nikotin melalui vape. Ya. Perkara dah pun terjadi. Jadi sekarang ini apa yang paling penting ialah apa di antara mekanisme terbaik sebenarnya untuk mengawal daripada anak-anak muda, khususnya budak-budak di bawah umur ini, untuk senang ataupun sewenang-wenang yang mendapatkan barang ini, vape ataupun nikotin ini. Bagaimana, Datuk? Adakah mudah perkara ini?
Ya, realiti sekarang yang kita tengok vape mudah didapati di sekolah, di tepi jalan, di padang. Jadi mereka boleh mendapat secara haram. Ya. Tapi bila dikecualikan ini, mereka akan mendapat lebih mudah lagi. Ya. Jadi kita berharap pihak kerajaan pertama kalau kita betul-betul serius, pertama kita tangguhkan dulu pelaksanaan pengecualian ini. Kemudian kita luluskan rang undang-undang kawalan tembakau yang mana termasuk GEG tadi. Jadi orang katakan ada masa sikit untuk kita mengawal dan kita mengadakan pendidikan kesihatan terutama kepada ibu bapa dan kanak-kanak tentang bahaya vape lah. Mesti dilakukan itu. Kalau kita imbas kembali mengenai RUU tembakau itu dengan RUU GEG, apa intipati di dalamnya sebenarnya, Datuk? Sebenarnya sebenarnya di dalam peraturan kita dah ada semua untuk kawalan rokok, tetapi tidak ada untuk vape. Ya. Jadi bila kita buat RUU kawalan tembakau, itu memasukkan untuk kawalan vape dan juga generasi rokok yang lain sama seperti rokok. Dan ada satu keistimewaannya iaitu kita panggil GEG ataupun Generation Endgame tu yang mana orang yang lahir pada tahun 2007 selepas pada itu tidak boleh menggunakan rokok ataupun vape lah. Itu yang spesialnya di dalam RUU yang barulah. Jadi impaknya apabila sekarang ni seolah-olah seperti nikotin ini dah legal lah. Dah legal. Apa impaknya? Itu yang kita takut dan kita rasa tak seronok sangatlah. Okay. Ya. Kerana satu benda yang racun, jadi ketagihan dan dulu kita kawal, sekarang bebas didapati dan industri akan menggunakan seluas-luasnya peluang ini sehingga kita mengadakan peraturan. Jadi sekiranya peraturan kita dijangka dalam bulan Mei, maka ada beberapa bulan untuk mereka terus ataupun melakukan promosi yang besar-besaran. Jadi ruang itu sangat berbahayalah dan industri akan menggunakan sepenuhnya dan kita di pihak pengguna ni akan orang katakan susah hatilah. Ya. Okey, Datuk, saya kena berlaku adil. Saya nak memberikan suara daripada pemain industri vape itu sendiri kerana mereka mengatakan bahawa vape ini adalah alternatif terbaik selain daripada rokok dan vape itu tiada lagi sebenarnya kajian mengatakan berbahaya berbanding daripada rokok. Kalau ada pun jumlah ataupun nisbahnya sangat sedikit. Bagaimana, Datuk? Jadi dari segi faktanya betul. Pertama, industri dan ada juga setengah pengamal-pengamal profesional kesihatan mengatakan vape ini digunakan sebagai replacement ataupun untuk gantian merokok. Ya. Tapi kita kena ingat bahawa kajian-kajian terkini juga menunjukkan memang ada faedahnya tetapi dalam bentuk kawalan. Tapi kalau kita biarkan, dia akan menjadi satu cara penggunaan untuk mereka yang menggunakan vape dia akhirnya akan menjadi ketagihan kepada nikotin dan rokok yang berpanjangan, kronik. Kemudian menjadi satu saluran untuk mereka mendapatkan bahan ketagihan lain seperti dadah dan sebagainya. Jadi pada peringkat mula memang ada faedah tetapi kemudiannya akan datang ke sana. Jadi kena betul-betul kawal. Yeah. Kalau tidak boleh berhenti, kawal ketat. Sebab isu vape ini dia bukan dua penjuru. Dia ada daripada pemain industrinya, dia ada daripada pihak kesihatan, daripada pengguna sendiri dan juga kerajaan. Kalau tadi kita melihat apa di antara peranan ataupun apa yang diinginkan oleh pemain industri, okeylah sebab mereka dah mengatakan bahawa tiada kajian. Dia mengatakan bahawa vape itu lagi teruk daripada rokok ataupun jumlah kematian itu kurang berbanding rokok. Tapi untuk pihak kerajaan sendiri mengatakan bahawa ini ialah setelah dikenakan cukai, baik juga untuk negara sebenarnya, Datuk. Ya, sebenarnya memang kita faham kerajaan. Ya. Sebenarnya kalau kita kata kajian tu banyak kajian mengatakan memang bahaya dari peringkat mula, peringkat awal. Tetapi vape dia baru, jadi tidak sama dengan kajian rokok. Rokok dah lama. Tapi dari segi percukaian, kita lebih suka kalau misalnya cukai rokok sekarang dinaikkan setinggi-tinggi sehingga kemampuan untuk beli tidak dapat. Jadi wang yang kita kutip daripada nikotin ataupun vape tadi sebenarnya boleh ditampung oleh kenaikan daripada cukai rokok. Tapi pada masa yang sama kerajaan sarankan 40 sen tu gunalah, tapi kita takut bahawa itu tidak mencukupi untuk menampung beban yang dihasilkan oleh vape itu nanti ataupun nikotin tu. Okey,
kita secara realistiknya berkenaan dengan rokok, kita tak cakap pasal vape. Kalau rokok sekalipun, daripada dahulu lagi sebenarnya telah pun tidak dibenarkan untuk dijualkan kepada mereka bawah 18 tahun. Dah ada dah pun undang-undang itu. Tapi masih ada juga yang membelinya. Jadi kalau kita lihat secara logiknya, kalau keluar pun nikotin itu daripada jadual racun, impak dia sama je, Datuk. Ya, sebenarnya memang betul, saya setuju peraturan orang belum dewasa bawah 18 tidak boleh memiliki, tidak boleh menggunakan rokok. Dan GEG mengatakan mereka tak boleh gunalah untuk dan sebagainya. Tapi itu undang-undang sama seperti undang-undang yang lain kan. Yang perlu pertama kesedaran, yang kedua adalah penguatkuasaan. Tapi yang satu kelemahan di negara kita ni adalah penguatkuasaan lah dari segi ke sumber dan sebagainya. Jadi mungkin pihak policy makers ataupun pembuat dasar mereka menseimbangkan antara keperluan untuk mengawal dan keperluan untuk menguatkuasakan dan satu lagi untuk mengelakkan ketirisan melalui tadilah. Tapi kita kena orang katakan beli realistik lah. Kan? Kita kena realistik lah. Sebab ialah realistik bukan sahaja dari sudut itu, realistik juga apa di antara sebenarnya kemahuan daripada masyarakat, kemahuan oleh pemain industri dan juga apa di antara liability yang ada pada pihak kerajaan sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Penasihat Pertubuhan Kesihatan Awam Malaysia PKM, kerana sudi bersama dengan saya hari ini untuk memberi komentar berkenaan isu vape ini. Terima kasih banyak Datuk Doktor. Baik, sekarang ni kita nak terus sahaja ke Johor. Kita nak melihat bagaimana sebenarnya program Jelajah Ramadan RTM Johor 2023. Jadi